berbahagia ni kita jumpa dan bertemu lagi dalam sela-sela waktu yang ada ini untuk kita sama-sama melihat tentang satu isu yang dihadapi oleh ramai manusia, dan tentang bagaimana kemarahan ni kadang-kadang dia boleh mendatangkan satu kebaikan. Kenapa kebaikan? Dan banyak sebenarnya yang akan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan. Dan marah ni satu daripada perkara yang asas yang ada pada emosi manusia. Dan dia ada elemen kegembiraan. Dalam elemen emosi ni dia ada elemen kegembiraan, kesedihan, kebimbangan, ataupun kebencian. Dan ini semua emosi yang diikat dengan basic survival yang diperlukan dalam sejarah kemanusiaan. Kenapa sebab marah ni Kak Mas, tuan-puan, dia saling berkait dengan satu bentuk respons, satu bentuk maklum balas terhadap kita punya nervous system. Ini dalam konteks psikologi. Sebab tu kenapa saya cerita ni pada awal, marah ni bukan saja-saja yang Allah jadikan, Allah letak, tapi dia ada kesan pada nervous system kita. Dan dia sentiasa menyebabkan seorang manusia tu dia sentiasa bersedia untuk berlawan. Dan tetapi lawan ni bukanlah lawan lah, dia bukan bersifat yang fizikal, bukan bersifat menumbuk dan sebagainya. Tapi dia mungkin boleh menyebabkan seorang bermotivasi untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, orang yang marah melihat agamanya itu dipersenda, dipermainkan, diperkotak-katikkan, dia akan ada elemen untuk menegakkan keadilan. Bagaimana dia mungkin nak enforcing new norms misalnya, ataupun dia nak mengubah undang-undang yang tak bertepatan misalnya. Itu kemarahan. Dan sudah tentu tuan-puan, ada beza pula kalau orang yang terlalu mudah untuk marah. Nampak satu benda yang kecil tak kena marah, lampu isyarat lambat sikit pun marah, bila dalam kenderaan ada je tak kena. Ini memang kita dapat lihat ada saling perhubungan yang akan mengakibatkan kesihatan fizikal tu mungkin akan terkesan. Jadi dan inilah yang pernah kalau kita sentiasa baca, ada satu hadis Nabi SAW dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, kita selalu baca ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam usini qala la taghdu faradada miraran qala la taghdu. Daripada Abu Hurairah, seorang lelaki ni dia bertanya kepada Nabi SAW, berikanlah saya wasiat, lalu baginda SAW jawab, la taghdu, janganlah kau marah. Allah, kita ulang lagi, kemudian Nabi SAW tetap menjawab, janganlah kau marah. Dalam hadis ni menunjukkan menahan diri ketika kita ni memang ada sebab untuk marah, sehinggalah sampai kita tak marah. Dan jangan sampai kita melayan rasa untuk marah itu. Sebab kalau ada yang nak marah, misalnya dalam konteks yang biasa yang saya temui, dia mentalak isterinya misalnya, dalam hati ni kenalah kata pada diri kita, bersabar dahulu, tahan terlebih dahulu, ataupun waktu-waktu tentu yang kita nak melakukan kemarahan, ini yang kita kena katakan pada diri kita supaya kita rasa sabar. Dan ini jugalah yang kita nampak Islam sangat melarang kita sebagai umat yang cuba menjauhi marah. Cuma tadi saya tegaskan tadi, marah ini tak adalah sampai orang memperolok-olokkan maruah ahli keluarga kita tak rasa apa-apa. Tidak. Itu yang dikatakan dayus ke macam mana tu yang dikatakan? Itu satu benda lah. Orang yang bermudah-mudah mendayuskan orang lain pun masalah juga, kalau kita biarkan ni lah ahli keluarga kita mungkin terlibat dengan perkara-perkara yang tahu dari sudut syariatnya salah, yelah itu satu kedayusan lah, tapi saya nak mohon juga dekat luar sana berhati-hatilah dengan orang yang bermudah-mudah untuk mendayuskan orang tanpa ada foundation yang jelas, rujukan Al-Quran
Quran, sunnah, dan alim ulama. Kadang-kadang Kak Mas risau. Ramai ni dia mentafsirkan Quran ataupun dia baca literal saja hadis tu, lalu bermudah-mudah nak mendayuskan orang dan sebagainya. Ini salah. Jadi kita nak balik kepada Islam ni rahmah. Kan Islam ni saling berkait dengan sains juga kan. Jadi jangan kita tolak ilmu yang sedia ada ni seolah-olah itu bukan sunnah kan. Tapi banyak sebenarnya perkara yang kita tidak tahu di sebalik perkara yang mungkin kita rasa kita tahu kan. Macam kita sebut 2 minggu sudah lah berkaitan dengan jangan menghakimi seseorang tanpa asas ya. Masya Allah. Betul-betul Kak Mas kan? Sebab yelah bila balik kepada marah ni dia macam-macam kan, dia punya bentuk dia kan. Dan dia saling berkaitan. Itulah indahnya sifat manusia ni, dia saling berkaitan kan? Mustahil apa yang diperkatakan daripada mulut ini dia bukan dijelmakan daripada dalam hati. Sebab itu saya selalu katakan, kenapa saya selalu mengajak balik kita bila kita sentiasa belajar kan, talaki balik sifat 20 kan, belajar akidah, kita belajar baiki balik kita punya ibadah dalam fiqah kan. Kemudian kita pasakkan pula dengan tasawuf kan. Mustahil kita nak saling menyalahkan orang, nak keluarkan perkataan makian kan. Kemudian nak merendah-rendahkan orang dengan bahasa yang kesat kan. Nak marah-marah, sebab ini elemen yang kurang lah. Dan saya yakin ini pun juga daripada diri saya, dan ingatan untuk semua juga kan. Saya kongsikan supaya kita sama-sama berbalik kepada keinginan untuk nak bawa semua umat Nabi SAW ke syurga kan. Kita pula pandai nak menerakakan orang lain. Maksudnya sedih kalau barangkali Nabi SAW depan mata kita ni kan, melihat akhlak kita yang bermudah-mudah nak menerakakan orang lain. Jadi tapi tuan-tuan, basicnya macam itulah. Kalau kita lihat hati kita ni dalam keadaan yang tertata dengan jalan yang dikasihi oleh Allah, oleh Sayyidina Nabi Rasulullah SAW, barangkali perkara-perkara yang mendatangkan kemarahan ini mungkin boleh kita sama-sama kurangkan. Wallahu a'lam. Itu dia, betul. Antara pendahuluan lah dalam topik yang kita kongsikan pada minggu ini, menghadapi individu pemarah. Macam mana kita nak mencari ataupun muhasabah diri kita ya, dalam amalan kita setiap hari, sifat kita dalam mengawal sesuatu perasaan itu. Jadi itu yang kita nak kongsikan bersama dengan Tuan Haji Ikram. Kalau kita lihat, agaknya ada punca dari sudut psikologi yang menjadikan seseorang itu pemarah, Tuan Haji. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pertama, dari sudut psikologi kan, manusia ni itu memang indah. Pertama kita tengok dari sudut gender lah. Ada kaitan rupanya antara gender, anger dan kemarahan ni, dan perilaku yang violence, yang keras, kasar, dan dia sangat kompleks bila bercerita tentang psikologi manusia. Tapi ada satu persamaan. Sebagai contoh, antara lelaki dengan wanita, kadang-kadang banyak kajian yang menunjukkan ada kaitan antara masculinity, anger dan aggression. Dan ada satu kajian yang saya ambil ni daripada Allah SWT Muhammad, saya sempat baca kan. Masculinity ni dia sangat berkaitan dengan kemarahan. Bila kelakian lelaki ni dicabar, dia akan react dengan kemarahan, memang akan meningkat. Ini konklusi yang diambil daripada kajian tersebut. Dan sebab itulah kalau dicabar kan, dan ini akan mengakibatkan satu keadaan yang kemarahan tu dia akan meluap. Sebab itu dekat sini kita kena faham sifat manusia ni dia memang sebab itulah bila kan kita selalu dengar bila panas dengan panas, jangan kita panaskan lagi kan. Even panas ni jangan terus tutup dengan air. Contoh macam mana Kak Mas? Orang tengah marah-marah, kita terus kata kamu ni sebab tak solat dah ni. Contoh. Betul, ingatan tu bagus kan. Tapi ketika itu tak sesuai kan, mungkin dengan sentuhan dahulu kan, cakap cerai baik kan. Dan
bila cerita tentang psikologi manusia ni tuan-puan, dia memang berkaitan sebab mustahil kemarahan manusia ni dia tak ada penyebab dia. Betul. Dan orang yang kerap dan suka marah ni kita boleh lihat dia punya kesihatan pun ada isu. Kebiasaannya sebab kat situ kita akan nampak dia punya personality trait dia. Dia ada high neuroticism dan dia ni rendah dari sudut agreeableness dia. Dia bukan mudah untuk bersetuju dengan semua perkara benda. Ini saya boleh lihat dalam sudut Big Five personality. Sikap, habits dan juga sikap ni dia saling berkaitan. Sebab itulah orang yang suka marah ni kita dapat lihat dia punya keinginan dia untuk rasa betul semata-mata. Ataupun yang kedua, dia ni sentiasa fokus kepada perkara yang dia boleh kawal. Ini yang kedua. Dan sebagai contoh, dia punya pasangan, rakan sekerja dia. Dan ini juga yang berlaku terhadap personality yang holier than thou. Merasa dia tu lebih beragama, orang lain tidak. Jadi untuk menunjukkan yang beragama, maka dia akan fokus kepada sikap orang lain. Yang sebenarnya, ingat tak? 2 minggu lepas kita pernah cerita, itu sebenarnya gambaran pada diri dia sendiri. Yang ketiga, dia ada isu dalam external control dia. Dia percaya bahawa semua orang perlu dengar apa yang dia nak sampaikan. Kalau tak dengar, dia akan menunjukkan kemarahan. Dan ada kan kat Imas kita tengok ramai di sana yang memimpin dengan menonjolkan kemarahan. Dan dia lupa tentang respect tu. Rasa hormat tu lebih tinggi daripada menonjolkan kemarahan. Sebab bila dia nampak kemarahan tu menunjukkan orang takut dan hormat pada dia, sebenarnya tidak. Kan ada beza antara takut dan hormat. Kemudian yang keempat, dia ada satu perspektif sentiasa rasa terancam. Dia rasa macam orang lain ni memang ancaman terhadap diri dia. Jadi dengan itu dia cepat untuk marah. Yang kelima ni dia memang toleransi tu sangat rendah, low tolerance for discomfort. Dia kata dia nak semua benda tu dalam apa yang dia fikir dia nak. Dia tak boleh lah nak dengar pandangan pendapat orang lain dan sebagainya. Dan ini juga gambaran kepada fragile ego. Ego yang terlalu dibesar-besarkan. Ego ni perlu Kak Mas, perempuan yang saya boleh. Tapi kalau salah letak pada tempat, tak kena pada masa. Sebagai contoh, kalau anak kita menangis kan, dia menangis tu perlukan perhatian, tapi kita pula dengan ego kita rasa itu bukan nak perhatian, tapi kita dengan sangkaan, ataupun kita punya rakan sekerja kita yang meminta bantuan, tapi kita rasa selagi dia tak tanya kita, so kita tak bantu dia. So ini yang saya katakan a fragile ego. So ni antara personality yang ada yang berlaku terhadap seorang yang mengalami melalui rasa-rasa marah ini kan Mas. Okey, itu dia. Banyak sebenarnya sebab kalau kita lihat menyebabkan seseorang itu digelar atau disebut sebagai seorang pemarah, kebanyakannya adalah kerana reaksi dalam situasi yang berlaku pada setiap hari lah, yang berlaku pada seseorang itu. Dan ini kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan apakah yang kita lakukan apabila kita menghadapi individu pemarah ini, ataupun diri kita sendiri sebenarnya kan Tuan Haji Ikram, mungkin kita nilai ataupun kita boleh muhasabah selepas ini. Sebab kalau Kak Mas tengok sebab-sebab yang disebutkan oleh Tuan Haji Ikram tadi, ada yang seolahnya dari sudut psikologi, mungkin cara mereka membesar, mungkin reaksi macam kata low tolerance and discomfort tadi, ataupun reaksi kepada ketakutan ataupun terancam tadi, mungkin ada history, ada sejarahnya ketika membesar. Jadi kita cuba nak memahami. Selepas ini kita nak berterehat seketika Tuan Haji Ikram, dan kita kembali bersama dengan pendengar IKIM hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade JA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai sijil atau diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik, komunikasi atau komputer atau teknologi komputer rangkaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon perlu bersedia untuk bekerja mengikut shift. Calon juga perlu bersedia untuk bekerja di luar kawasan. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, memastikan radio IKIM bersiaran dengan kualiti yang tinggi secara berterusan, melaksanakan kerja-kerja perbaikan dan pemulihan dengan segera, terutamanya apabila melibatkan situasi downtime, melaksanakan kerja-kerja troubleshooting terhadap sistem otomasi radio, rangkaian, peralatan radio dan infrastruktur yang berkaitan, serta memberikan sokongan teknikal kepada unit-unit lain di bahagian radio serta unit-unit yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 15 Disember 2022. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama kita pada waktu ini dan Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam rancangan Kemudi Hati bersama dengan Tuan Haji Ikram Husin kita. Tuan Haji Ikram, kita kembali bersama rakan pendengar ya untuk perkongsian pada malam ini bertajuk menghadapi individu pemarah. Tadi kita dah sebut beberapa, 5 ke 6 tadi Tuan Haji Ikram sebut tentang antara sebab-sebab ya yang menjadikan seseorang itu pemarah. Macam kita katalah bukan hari-hari marah ni mungkin tak disebut sebagai pemarah, tapi kalau dalam satu hari tu 15 kali dia menengking ke. Bila kita nak lihat seseorang sebagai pemarah tu, mungkin tadi kita kata sebut tentang situasi fizikal lah, maksudnya ada reaksi fizikal, expression ya dari sudut muka. Kalau kita tengok merah, bercakap tu nada yang tinggi, ataupun mungkin dengan pandangan mata. Jadi ini semua kadang-kadang bila kita kata menghadapi individu pemarah ni sebab dia memberi kesan psikologi juga kepada orang di sekeliling, terutama mereka yang dekat yang sering berhadapan dengan individu pemarah ni. Jadi sebab tu kita nak discuss, kita bincang kerana banyak sebenarnya hati yang akan terganggu atau terjejas dengan keadaan seseorang yang pemarah. Jadi kita nak minta Tuan Haji sambung kalau kita lihat tadi kepada sebab-sebab marah tu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-puan yang saya muliakan sekalian, kita tengok kan, kalau kita marah ni dia tak selesaikan masalah. Bahkan dia akan timbulkan masalah yang baru. Kalau kita hadapi satu permasalahan, emosi kita akan meluap-luap. Tadi Kak Mas katakan, muka kita merah kan, jantung kita berdegup-degup. Masa rasa tak selesa. Dan bahkan selepas kejadian itu pun kita teringat-ingat, terbayang-bayang. Kenapalah buat itu kan. Dan kita, kalau orang tu baik, bagus, dia berjanji tak nak ulang balik. Tapi lepas tu dia ulang balik dan perasaan tu akan timbul. Tak seronok kan. Rasa tak selesa. Dan itulah perasaan dari sudut psikologi kemanusiaan ni. Dia memang tak akan menyebabkan kita lebih baik lagi bila dengan marah. Cuma tadi saya katakan beza. Marah yang sesuai pada tempat. Ya, betul. Dan saya pernah kongsi dulu, jangan kita ni mudah terpancing dengan emosi orang lain. Orang lain nak kita marah, kita pun bereaksi dengan apa yang dia dimahukan oleh orang tersebut. Jangan biarkan dan juga kita kena ingat tuan-puan, kalau kita buat satu keputusan dalam keadaan kita tengah marah, ni apa yang akan berlaku? Dia mesti akan ada penyesalan, betul? Kemudian sebab kalau kita tengoklah air yang mendidih ni kan, kalau saya dan kita semualah kot Kak Mas suka tengok cermin kan, kadang-kadang kita tengok kalau air yang mendidih, air yang tenang tu, kita kadang boleh nampak wajah kita dengan baik. Tapi boleh tak kita melihat air dalam keadaan yang mendidih-didih, kan, dia dengan beruap, dan memang tak nampak pun bentuk wajah kita ni. Bahkan lebih mungkin apa dia panggil, menggerutu kan. Macam itulah juga gambaran kalau kita dalam keadaan yang marah. Ini analogi yang saya nak bawakan. Dan kemarahan ni tuan-puan memanglah boleh dikatakan sebagai musuh kita lah. Kan? Sebab kalau kita tak mengatasi dia, kita tidak takluk dia,
maka dia akan mengalahkan kita, kan? Dan pada saya lah Kak Mas, lebih baik untuk kita menangis daripada kita marah, kan? Sebab kalau kita marah ni, kita akan sakiti orang lain, kan? Kalau air mata yang kita mengalir tu tanpa suara, dan dia mengalir dalam jiwa kita, insya-Allah mudah-mudahan dia bersihkan jiwa kita dan hati kita ni. Kan? Sebab menghadapi masalah dengan marah ni, saya berulang-ulang katakan tu sia-sia. Ketika kita marah ni memang susah untuk kita kawal diri kita. Dan sebab biasa berlaku, kalau kadang-kadang kenapalah tak sabar sesaat tu, kan? Sebab dengan sabar sesaat tu, dia menyelamatkan kita daripada ribuan penyesalan, kan, dalam hidup kita ni. Betul. Dan tuan, sebab tu saya selalu kata pada klien saya yang kadang-kadang dia datang, macam mana nak kawal kemarahan, saya kata tenang, kan? Tenang. Dia kata, kenapa tak bagi tahu tentang zikir-zikir tertentu dan sebagainya? Saya kata, macam mana kita nak berzikir kalau kita tidak dalam keadaan yang tenang? Dan saya faham, kan, maksud beliau, kan, istighfar, kan. Tapi sebelum beristighfar tu, kita khawatir istighfar yang kita istighfar dalam keadaan marah tu sebenarnya pun perlu diistighfar. Bila kita marah anak-anak, kan, astaghfirullahalazim dengan gigi menggetak, kan. Tapi hati jiwa tu bukannya dalam keadaan yang tenang dan selesa, kan. Sebab itu kena tenang, kan? Sebab tu saya kata pada klien saya, tenang, kemudian istighfar, kan? Kemudian baca ta'awuz. Ada satu kisah lah saya nak kongsi lah pada tuan-puan, kan. Ada satu ayat ni yang saya ambil daripada guru-guru saya. Bila dalam keadaan marah, pertama baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ataupun ditambah a'udzubillahi samil alim minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca ayat ni, allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang dalam surah Ali Imran, tuan-puan boleh rujuk, orang-orang yang menafkahkan harta dia pada waktu lapang ataupun waktu kesempitan, dan orang-orang yang menahan kemarahan dia dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, menyayangi, mengasihi orang-orang yang buat kebajikan. Ada satu kisah Kak Mas yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan pada malam. Silakan. Ada satu kisah menarik yang disampaikan oleh guru saya berkaitan dengan ayat ni. Ada seorang kanak-kanak ataupun pembantu kepada seorang sahabat bernama Ali bin Al-Husain rahimahullah. Waktu tu dia sedang menuangkan air dalam satu benjana, satu mangkuk lah, untuk air ni buat persiapan untuk solat, main wuduk dan sebagainya. Tiba-tiba bekas tu dia jatuh, lalu pecah, dan pula terkena pula tuan dia Ali ni, dan luka pula tu. Kan, kemudian Ali angkat kepala lah, pandang dia kanak-kanak ni, kan, pembantu dia ni. Kemudian kanak-kanak ni dia menyebut, sebab dengan bila pun kita marah, kan, mata kita kat masa kata-kata ni menjegil, kan, besar, kan. Tapi budak ni tidak, dia kata apa, ingatlah Allah berfirman, wal kazimin al ghaiz. Ciri-ciri orang yang menghuni syurga ni orang yang menahan marah dia, kan. Lalu dia berkata, aku tak jadi nak marah kamu. Kemudian budak ni dibacakan lagi ayat, wal 'afina 'anil nas. Ciri penghuni syurga tu adalah orang yang memaafkan kesalahan orang. Lalu Ali berkata, ini dialog antara mereka, maka saya dah maafkan kamu. Kemudian budak tu bacakan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Lalu Ali berkata, maka sekarang ini aku bebaskan kamu merdeka. Subhanallah. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. So ini gambaran yang boleh kita ambil, dan juga kaedah lah untuk kita sama-sama. Sebab kita kena ingat,
marah ni kan, dia memang akan buka perilaku-perilaku yang lain. Kita sesal, dan dia bukan menyesal dalam waktu yang terdekat tuan-puan, tapi dia mungkin makan masa yang terlalu lama. Dan ada klien saya yang sampai 20 tahun, 30 tahun merendam rasa marah, sampai dia nak bersara, dia tak settle down lagi dengan orang yang dah lama dah tak jumpa dah pun. Tapi dia saya kata, kenapa lah encik saya marah dia macam tu, punya teruk lah. Kenapa saya buat? Saya cari dia tak jumpa dah. Jadi macam mana saya nak buat? Saya nak lakukan kan? Jadi saya kata, dia rujuk kepada para alim ulama kan? Guru-guru yang faqih dalam keadaan ini. Pertama, kita usahalah minta maaf daripada dia. Yang kedua tu, kita doakan dia, mudah-mudahan dia ampunkan dosa dia dan kita terhadap diri dia. Antara kaedah kita baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ini yang disampaikan oleh guru kami Ustaz Muhadir Haji Jol kan, dalam satu pengajian. Mudah-mudahan kita memohon ampun kepada seluruh umat muslim ni, mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita pun diampunkan. Ini usaha kita yang fakir, yang hajir ini. Baik, tuan-puan, punyalah kita sangat-sangat tau, bila nak nak mengatasi rasa marah ni, dia akan ada rasa bersalah yang teramat sangat. Berapa ramai ibu ayah dekat luar sana, bila dia terpaksa memukul anak-anak dia, yang akhirnya dia rasa menyesal, bersalah, kan, yang terlebih-lebih memukul sampai luka berbirat-birat. Pada malam pagi dia menyapu minyak ubat pada luka anak-anak sambil mengalir air mata ibu ayah, rasa penyesalan. Dan itu belum cerita lagi tentang anak-anak yang mungkin terkenang terhadap penderaan yang mungkin pernah dilakukan oleh ibu ayah, disebabkan kesilapan mereka hanya kerana mereka kanak-kanak yang sedang mencari perhatian daripada ibu ayah. Jadi sebab itulah saya katakan betapa dahsyatnya elemen kemarahan ni dalam kehidupan kita. Dan sebab dia memang tak akan selesaikan apa-apa. Dan kita lihat juga macam mana orang yang sabar adalah bukan yang tak memiliki langsung rasa marah, tetapi orang dewasa yang paling kuat dalam mengendalikan kemarahan dia. Jadi begitulah Kak Mas. Mudah-mudahan kita memahami bila sahaja ada kemarahan, selalu akan ada kesakitan dekat bawah ni. Wallahu a'lam. Okey, Kak Mas lihat dua perspektif di sini ya, Tuan Haji ya. Kalau kita lihat tadi kita sebut tentang ada underlying issues pada mereka yang menjadi seorang yang pemarah tadi kan, mungkin dia ada kesan daripada didikan ibu bapa, mungkin pernah didera, mungkin biasa dengan situasi dalam keluarga tu, sifat pemarah itu boleh diterima untuk menyelesaikan masalah, jadi takut dan sebagainya. Tapi kita juga lihat kepada kesan jika mereka tak ada tu semua dan mereka mungkin melatih diri dia jadi mudah menyelesaikan satu dengan marah, marah itu pula menyebabkan mendapat masalah kesihatan. Jadi sebenarnya macam mana dapat kita keluar dari situasi ini? Kerana bukan kita kata orang yang pemarah itu orang yang tak baik, orang yang kita nak sebut kata dia tu jahat sebab dia marah. Mungkin kita perlu lebih memahami kan, macam kita sebut jangan menghakimi seseorang kenapa dia cepat marah. Mungkin kita mahu menyelami perasaan dia dari sudut psikologi dia ataupun diri kita sendiri yang kita sedar betul lah saya ni cepat tu marah, lepas tu menyesal. Tadi tu tak bermaksud pun untuk menjadi begitu lashed out. Kalau dalam bahasa Inggeris kan kita kata kita cepat nak snap, cepat nak menengking dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita tak bermaksud lah. Dan ada pula setengah orang tu marah cepat sejuknya, lepas tu dia menyesal. Jadi macam mana kita nak pergi yang pertama dulu tadi, kata yang mungkin dia ni memang mudah marah. Macam mana kita nak mengawal marah kita itu, Tuan Haji Ikram? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada dua perkara tadi. Yang pertama, apa kesan marah dengan kesihatan? Dan kita tahu yang kedua tadi adalah berkaitan macam mana dalam kita nak mengawal kemarahan. Jika contoh tadi jika contohnya kita memang dibesarkan, kita selalu rasa terancam. Itu tadilah dua bahagian. Bahagian kedua tadi. Sorry. So, yang pertama tuan-tuan,
yang saya hormati, saya kasih sekalian, Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad, kita kena kita sendiri faham kan, apa trigger-trigger yang menyebabkan kita marah, ataupun adakah segala perkara yang menyebabkan kita rasa marah. Dan saya nak sentuh dari sudut kesihatan secara sepintas lalulah, yang memang kemarahan ni memang sangat berkaitan dengan kesihatan kita. Alhamdulillah, saya bersyukur jumpa kan klien yang diuji dengan penyakit kanser. Kita doakan benda kesembuhan untuk mereka semua diuji kan. Mereka juga yang mungkin kanser survivor ketika ini, diberi kesihatan, kurniaan kesihatan yang terbaik untuk mereka. Jadi saya banyak berkongsi kepada mereka apa perkara yang mereka rasa yang kanser survivor lah, yang mungkin mendatangkan kekuatan dalaman mereka. Mereka kata dulu, saya tak kata semua saya tak kata semua. Saya jumpa beberapa ramai klien, dia kata dulu dia cepat sangat marah bila dia dah kena kanser ni. Jadi dia perasan bila dia cepat sangat marah kan, tak boleh bising, kadang-kadang macam bau yang dia tak selesa dan sebagainya. Dia perasan dia punya kesihatan tu makin lebih teruk, makin teruk. Jadi doktor pun nampak, tanya kan, awak ni kenapa, emosi terganggu kan? Doktor pun tahu kan. So dia kata sedar daripada itu, dia mula mengawal dia punya perasaan itu dengan bantuan ahli keluarga, rakan sekerja dan sebagainya untuk memahami perlakukan mereka dengan biasa. Jangan terlalu sympathize dengan mereka, sebab itu pun juga akan mengurangkan hormon mereka. Ini kongsian mereka kan. Dia nak dianggap sebagai orang yang biasa kan. Dia betul dia sedang berjuang dengan penyakit kanser, tapi dia kata dia nak mengelak untuk rasa marah. Itu yang pertama. Dan perasan tak, bila kita marah ni, dia akan menyebabkan kita outburst dan kita punya jantung memang efek sangat teruk. Dan ramai cardiac health expert yang dia kata heart attack ni mudah berlaku kepada orang yang mudah untuk marah ni. Sebab dia repress dia punya marah tu tau, dia punya anger tu. Dan ada juga faktor stroke kepada mereka yang mudah untuk marah ni. Dan ini ingatan untuk kita semua. Dan sebab kita boleh rasa tekanan dekat darah, dekat tengkuk kita ni kan, dia outburst, dia rasa tak selesa. Sebab dia mengurangkan daya tahan imun sistem dalam badan kita ni. Ini banyak kajian-kajian dekat Harvard kan, yang cerita tentang antibody immunoglobulin kan, dia akan menurun kan, dia akan sebab ini yang akan menentang, dia akan defense jangkitan dalam badan kita. Sebab tu stres ke marah ni dia saling berkaitan dengan kesihatan itu badan kita. Dan kita boleh lihat juga kan Mas, kemarahan ni dia akan kalau seorang tu dia mengalami anxiety, kan? Dia boleh meningkatkan lebih lagi anxiety. Ada kajian tahun 2012 kan, tentang generalized anxiety disorder ni. Dan kalau seorang tu berada dalam keadaan yang marah, dia akan lebih mudah untuk mengalami, dan kekerapan tu akan berulang kali meningkat kan, naik. Dan marah ni juga dia saling berkaitan dengan depression. Banyak yang menunjukkan Dr. Aiken misalnya, dia menyatakan apa segala perkara yang membuatkan kita marah ni, kita akan mudah untuk tidak berhenti berfikir. Jadi ini akan menyebabkan kita lebih banyak menjadi banyak terkesan dalam kehidupan kita. Dan kat University Michigan dia menunjukkan kajian yang menunjukkan kemarahan ni dia akan memendekkan jangka hayat usia seseorang. Kalau yang itu kepada negativity lah. Okey. Tadi satu lagi apa tadi Kak Mas? Sedang Muhammad. Yang kedua tu. Ya, kesan psikologi kepada kesihatan, dan satu lagi bahagian mereka yang menjadi seorang pemarah akibat daripada kesan mereka dibesarkan ataupun dilayan atau trauma-trauma mereka lalui. Okey. Kalau kita perhatikan, memang apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, dia sentiasa ada faktor luaran yang membentuk diri kita. Ahli keluarga kan, rakan sebaya, anak-anak yang ditakut-takutkan. Hari ni banyak tak semualah. Kadang-kadang kita masukkan anak-anak ni dalam bilik yang
kita berdua dengan dia, kemudian kita lari tutup pintu, takutkan dia buat rakaman. Ada juga yang gunakan apps kan, wajah-wajah yang buruk, yang menyeramkan. Anak tu menangis, kita ketawa kan. Saya macam saya seronok, tapi tuan-puan tahu tak, dia akan datangkan kesan kepada dia punya minda dia. Kan, dia akan simpan kan, perasaan tersebut, ketakutan. Hari ni saya tak terkejut bila dengar anak-anak yang berusia 10 tahun ke bawah kan, boleh bercakap pada ibu dia, Mama, saya rasa malu bila Mama cerita perkara yang ahli keluarga lain gelakkan tentang diri saya. Saya rasa malu kan, marah bila Mama kongsi keaiban diri saya. Saya rasa kanak-kanak sekarang ni dia boleh ceritakan macam tu. Dan ini menunjukkan bahawa minda mereka ni bergerak, berfungsi. Dan kadang-kadang kita rasa macam kelakar. Ibu macam comel lah, kelakar. Tapi tuan-puan, dia akan datang kesan yang tak baik pada masa depan. Dan mereka belajar sesuatu perkara yang mungkin kita tak niatkan pun untuk mereka belajar. Kan? Mereka akan faham, nak buat satu suasana tu jadi kelakar, maka kita kena malukan dia. Kan? Jadi rasa marah daripada kecil tu, bila mama dia ataupun ibu bapa melakukan macam tu, dia akan coping tanpa kita sedar pada dia dewasa. Berapa ramai orang-orang yang menjadi pendera disebabkan dia melihat ahli keluarga yang mendera, mungkin ahli keluarga terdekat mereka. Sebab itu saya katakan dia saling berkaitan dalam kehidupan kita ni. Dia pembentukan tu bermula daripada dalam rumah lagi. Jadi tuan-puan yang saya hormati, saya muliakan, kita cubalah berusaha hentikan. Saya nak katakan sebagai pembulian daripada ahli keluarga terhadap anak-anak ini. Sebab kita nak zaman ni lagi Kak Mas, semua benda nak dikontenkan kan? Jadi anak-anak ni pun dijadikan konten dan bahan untuk dimasukkan dalam media sosial dan sebagainya. Dan itu bukan satu perkara yang yang sihat. Pada saya itu perkara yang merosakkan sebenarnya tuan-puan. Kita tak nampak dalam tempoh yang ni. Kita rasa dia akan lupa budak-budak. Tak. Banyak dah kes-kes yang bila kami berjumpa, kesan tu akibat daripada 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun dahulu. Menghasilkan mereka pada hari ini, semasa hari ini. Dan terlupa tadi satu Kak Mas, mungkin cara kita nak berhadapan dengan macam mana untuk kita atasi rasa untuk deal lah dengan seseorang yang mungkin berhadapan dengan kemarahan ini. Yang pertama, bila seseorang itu marah, so tentu kita pun merasa macam nak marah juga. Yang pertama, itu normal untuk kita rasai. Tetapi untuk kita faham, ada beberapa perkara lah, mungkin strategi secara ringkas ini untuk bersama kita lakukan. Dan ini yang biasa. Sebelum tu saya nak cakap, ada perkara yang kita lakukan untuk atasi kemarahan, tapi sebenarnya dia tak berlaku dengan baik. Yang pertama apa dia? Dia tahan sangat marah tu. Dia macam tahan sangat marah ni, akhirnya bila dia akan burst out, dia akan lebih dahsyat nanti. Bila sampai satu trigger yang dia tak boleh nak tahan. Kemudian ada orang bila dia marah, dia walk out dengan dia berlari, sebab dia panggil station transfer, berlari ke, bersukan dan sebagainya, betul. Tapi kalau dia tidak meluahkan pun sama, dia akan burst out. Kemudian ada orang dia buat katarsis. Katarsis contoh dia apa? Dia duduk dalam kereta, dia menjerit dalam kereta seseorang, ataupun dia memecahkan barang-barang. Dia tak ganggu orang lain. Dia pun kajian menunjukkan tidak membantu sebenarnya. Dia tak ada doesn't really solve the problem sebenarnya. Dia tak address isunya. Dia lebih kepada arousal tu akan meningkat kan Mas. Dia punya keinginan nak marah tu lebih lagi. Sebab tu
Ini antara perkara yang saya katakan kita rasa betul untuk kita lakukan tapi sebenarnya tak membantu. Okey. Ya. Yang Tuan Haji sebut tadi, mereka yang menghadapi individu pemarah atau mereka yang pemarah itu tadi? Pemarah itu sendiri. Kita yang pemarah itu sendiri. Ataupun kita nak marah orang tu, kita lakukan teknik tadi. Coping tadi, Itu kurang membantu. Okey, sekarang ni saya nak kongsi macam mana cara kita nak membantu diri kita dan orang lain. Okey. Tuan-tuan, pertama kita kena buat structured punya problem solving. Maknanya kita susun struktur penyelesaian masalah ni. Kenapa saya marah? Ya, nampak macam leceh lah kan. Pada saya, kalau saya dengan klien saya akan buat macam tu. Dan dia sangat-sangat membantu. Letak kertas ataupun buku, lukis, tulis. Kenapa saya marah? Dekat mana waktu saya marah? Waktu bila? Ketika apa? Apa saja, tuan-tuan tulis saja kan dalam tu. Okey, kemudian kalau tuan-tuan berhadapan dengan orang yang marah, listen. Saya pernah kongsi, tuan-tuan boleh rujuk kemudi hati ataupun dari hati sebelum ini. Macam mana tajuk berkaitan dengan mendengar ini. Sebab listen ni perkara pertama yang sangat penting untuk kita counter argument dalam berdepan dengan isu ini. Dengar saja. Dia mungkin bila kita dengar tu kita pun sakit hati. Dia marah orang lain, tapi bila kita dengar macam dia marah kita. Sama juga macam Muhammad Muhammad. Anak-anak bersepah rumah kan. Ibu ni dah penat balik kerja, tinggikan suara kan. Suami dekat depan tengok TV. Ibu tinggi suara kat belakang tu dengan suami kemas barang-barang tu kan. Suami pun rasa isteri aku ni marah aku ke marah anak-anak kan. Jadi tak apa. Maksudnya tak apa. It's okay. Sebab maksudnya kita dengar je. Sebab itu akan lebih dia akan keluar dia punya rasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan, bina kita punya social skills kita. Kan, belajar cara untuk bercakap dengan lembut kan, waktu bila nak bercakap dengan tegas, macam mana nak kurangkan kita punya volume. Ini pakar dia Kak Emas lah dengan tim IKIM FM kan. Itu memang bidang mereka kan. Waktu bila kita nak baca macam berita tu, waktu mana nak tarik perhatian orang lain kan. So macam mana waktu volume nak decrease ataupun kita nak level up kan, suara kita. Dan waktu bila kita punya body language nak kena ditunjukkan. Macam mana cara bila kita berhadapan dengan kemarahan tu, body language nak buat apa, macam mana nak decide. Ini social skills yang kita kena belajar. InsyaAllah dia biasanya kalau kita faham ni tuan-tuan, kita akan dapat respon dengan lebih baik. Macam mana cara kita bercakap dengan orang dalam keadaan kita mungkin saya pernah kongsi kepada mereka yang bertugas dekat kaunter kan, berhadapan dengan klien yang saja nak buat provocation kan, baru ni dengan tim pilihan raya kan, macam mana cara dia. So ini kita belajar skills-skills yang baru, kamera-kamera yang baru. Kemudian mungkin tuan-puan ada role models. Cuba contohi cara mereka kendalikan konflik tertentu. Kalau saya tengok ibu dan ayah saya kan, macam mana mereka mengendalikan situasi konflik. Kalau contoh dalam kehidupan harian kan, ataupun mungkin saya punya bosses, saya punya ketua jabatan saya bila mesyuarat tu macam mana, bila di-provoke macam mana cara mereka. So ini cara contoh. Okay, kemudian ada teknik cognitive behavioral therapy techniques. Ini cara kita mengubah kita punya assumptions, assuming kita. Mungkin orang tu marah, jadi kita tukar, dia marah ni mungkin sebab dia tak sihat agaknya. Dan dia marah mungkin sebab dia ada rasa macam tak selesa mungkin. Dan itu juga kita boleh amalkan untuk diri kita sendiri. Saya nak marah pada orang yang buat kereta teruk ni. Mungkin sebab dia sakit perut kot. Dan mungkin dia ada hal kecemasan kot. So kita punya thoughts kan, kita ubah. Okey, kemudian mindfulness. Ini yang banyak kan, relaxation mindfulness. Dan ini terapi yang sangat memberi kesan. Dalam konteks kita sebagai Muslim, saya selalu bagi contoh pada klien saya, istighfar kan, lafaz ta'awuz tadi, kemudian kita berlindung dengan Allah daripada syaitan. Bila kita marah ni kan,
rasa nak membesarkan diri kita ni kan, lafaz ta'awuz, istighfar, dan kita belajar cara macam mana nak tenangkan diri. Tadi saya katakan tenangkan diri dahulu kan, macam mana kita rasa berat badan kita waktu kita marah tu kan, mungkin kita rasa okey, body saya dekat mana kan, kemudian kita relaxkan body kita. Tangan ni contoh, kalau tengah macam ni, kita letak dekat tempat yang mungkin boleh kita pegang, atau tempat kita letakkan tangan kita kan. Jadi itu beberapa contoh lah yang mungkin boleh dilakukan secara mudah, secara praktikal. Okey. Baik. Kita nak berhenti rehat sekali lagi dan kita kembali selepas ini. Kita nak tahu tindakan dilakukan bila kita berhadapan dengan individu pemarah, dan bila kita nak tahu seseorang itu, kita boleh rujuk pada bantuan profesional maupun diri kita sendiri, ya. Perlu ke saya ni mendapatkan bantuan profesional untuk menghadapi situasi sifat pemarah yang melampau tu tadi. InsyaAllah kita rehat seketika dan kita kembali selepas ini bersama kami di Inspirasi Inforia Islami. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama, labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, inforia Islami, semuanya di IKIM. Baik, kita bersama kembali di pusingan terakhir untuk rancangan Kemudi Hati kita. Tinggal berbaki beberapa minit untuk kita kongsikan bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein bercakap tentang menghadapi individu pemarah. Kita dah tahu tadi banyak sebab-sebab menyebabkan seseorang itu menjadi seorang pemarah, dan juga bagaimana kita nak mengenal pasti jika kita seorang pemarah, dan antara langkah-langkah yang boleh kita ambil jika kita sedar kita ni seorang yang pemarah. Dah dikongsikan tadi. Jangan sekarang ni kita nak cakap tentang mereka yang menghadapi individu, baik pasangan ke, majikan ke, ataupun rakan sekerja ke, keluarga dan sebagainya. Mereka yang pemarah ni, kita dekat luar ni kadang-kadang jadi stres sama. Kita pun nak membantu tapi kita mungkin nak tahu bagaimana. Tuan Haji Ikram. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Kak Mas. Pertama tuan-puan, dalam kita nak membantu diri dan orang lain lah kan. Saya suka fokus kepada diri kita dulu. Yang pertama, kalau kita berhadapan dengan orang yang pemarah kan, pertama kita uruskan diri kita dulu. Jangan kita termasuk dalam keadaan kemarahan mereka itu. Dan kita pun sama-sama marah dengan apa yang sedang mereka marahkan. So macam mana kita nak handle diri kita dulu lah. Yang pertama, yang Nabi SAW selalu ajar kita kan, bila marah ni kita ubah posture badan kan, berwudu, menyejukkan badan kita. Itu yang pertama yang boleh kita buat. Dan ubah posture badan ni juga ikut kajian sains yang dalam bidang psikologi, bila berhadapan dengan kemarahan ni, tidur ya. Sebab tidur ni dia boleh membantu kita sangat tinggi dalam kita mengawal kita punya Allahumma salli ala Muhammad. Dia panggil sebab impulses tau, kita punya marah tu. Dan dia kalau dapat tidur yang baik kan, biasa kalau orang dah tidur ni, dia akan bangun tu, dia akan lebih lega sedikit. Kan, lega sedikit. Kemudian boleh buat alternatif lain kan? Macam contoh mungkin
dapatkan support daripada terapis. Dan ini pun sangat membantu sebab kadang-kadang kalau sesama ahli keluarga kan, orang yang dikenali ni dia mungkin perasaan tu berbeza kan? Sebab dual relationship kat situ. So mungkin dapatkan mana berterapis, registered counselor berdaftar yang banyak, yang ramai sangat dekat luar sana. Kan, di jabatan-jabatan kerajaan, jabatan kebajikan masyarakat misalnya kan, di hospital-hospital kerajaan untuk boleh dapatkan bantuan. Dan jangan malu dan segan. Kalau nak dapatkan dari swasta pun banyak kan, ramai dekat luar sana. Dan ambil nafas yang dalam kan? Take a deep breath. Ada tekniknya ya? Dia teknik ambil nafas ni, ambil yang panjang dulu kan, kemudian perlahan tahan. Dan kalau saya Kak Mas, dan saya yakinlah masing-masing terapis dia ada kaedah masing-masing. Tapi saya pernah kongsi dulu dalam dari hati ke mulia hati, kaedah dia 786 kan? Contoh kita tarik nafas 7, yang kira 7, pause, tahan 8, hembus 6. 6 tu laju kan. Kenapa? Sebab kita bila tarik tu, tahan tu lama sikit, laju tu. InsyaAllah kita kalau pakai jam ada heart rate tu Kak Mas kan, boleh kira kita punya smartwatch tu, kita boleh nampak kadar degupan jantung tu dia akan menurun. Tidaklah mendadak, tapi dia akan segera menurun. Kita akan rasa kat dada tu lebih rasa relax, relief kan? Sebab tu tadi awal saya kata tenang tu penting. Tadi juga saya katakan elakkan katarsis kan? Venting anger, kita buat aggression, kita marah, nak lepaskan dalam tempat yang kecil dan sebagainya. Sebab itu tak membantu kan? Dan yang kelima, tahu yang kita sedang marah. Dan orang yang tahu yang dia dalam keadaan diuji ni, bila dia mendapatkan bantuan daripada kaunselor berdaftar pun, dia lebih selesa kan. Berbanding dia dapatkan bantuan dalam keadaan dia menafikan, denial. Tak, saya tak marah, saya bukan pemarah. So macam mana nak dia bantu? Kalau dia tak akui kan. Jadi kita kena akui dan kita memang dalam keadaan marah. Dan macam mana, itu selesai teknik 5 teknik tadi tu. So macam mana cara kita nak manage lah. Kan, kita punya keadaan mungkin dengan orang yang kita nampak sedang marah. Dan saya ambil ringkasan sikit tuan-tuan. Yang pertama, ambil jarak, distance. Dalam situasi yang marah tu, tak apa, kita jauhkan kejap diri kita. Kalau dekat berlaku dalam rumah, kat depan, mungkin kita pergi ke dapur kan? Jangan berhadapan pada tempat-tempat yang selamat lah Kalau dekat pejabat, mungkin kita pergi dekat pantry misalnya kan, minum air dulu kan. Tapi bukan yang bersifat provokatif lah kan. Kalau dalam mesyuarat tiba-tiba keluar, tak sesuai lah. Tapi tengoklah situasi kan. Kalau rasa macam dah terlalu kita izin, tuan minta maaf, mungkin saya nak ke tandas sebentar, contohlah. Dengan hikmah mana pertimbangan tu. So there's no right or wrong lah ketika ini. Saya harap tuan memahami. Yang ketiga, express rasa marah tu, tapi dengan solution oriented approach. Bukan bersifat kita luar, tapi tinggal macam tu je. Dia tak akan bantu. Kan? Sama juga dalam macam anak-anak kita kan, kalau kita marah, dia tak tahu apa yang kita marahkan. Dia pun tak faham. Kan, dia hanya nampak kemarahan kita saja, tapi dia tak tahu apa kesalahan dia. Sama juga dengan pasangan kita kan. Kita marah-marah, kita keluar rumah, pergi minum teh panas kat luar sana. Tak selesai. Kan? Tak selesai. Nak balik, semua muka Donald Duck kan, muncul. Tapi kita tak tahu pun apa yang berlaku. So ini 3 perkara lah. Dan macam mana kita boleh handle keadaan ini. Tadilah justify tadi, tahu itu dalam keadaan marah.